أستاذنا وإلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شاءوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما warzuqna fahman. Muka surat 110, betul ya? Bukan 110 lah, 113. Tak betul, di bawah sekali tu ya. Dan sunat dilanjutkan ya, akan takbir. InsyaAllah. InsyaAllah pukul berapa 8:49 ya. SOP ni masuk insyaAllah berhenti. Jadi saya pun tuan-tuan sekalian harap tuan-tuan semua sini sihat semuanya. Ada kena COVID ni tak ada. Sudah 3 bulan 20 hari tak buat kuliah. Jadi bila nak buat kuliah balik ni malas aja rasanya. Ni nak kemari tadi dia tarik-tarik je. Cukup ini dah setan tu dah masuk. Dah lama tak buat. Duduk di rumah aja. Itu satu hal. Kemudian tuan-tuan sekalian, apa nama yang SOP yang baru ni dalam PKPP ni, apa ni, kalau pergi ke masjid tak boleh pula semayang qabliyah dengan ba'diyah ya. Saya pun kesian aku tengok orang ni, sebab masa saya jadi imam, depa dah biasa bila lepas aja imam, lepas aja Bilal azan, dia orang akan angkat takbir buat semayang qabliyah, subuh ke zuhur ke asar ke kan. Jadi macam mana nak buat ni kan? Saya kata dengan imam, dengan Bilal, lepas aja kamu azan dalam bilik tu, jangan keluar kemari, dalam bilik tu je terus tamat terus. Jadi memang kesian tengok orang ni dah biasa dengan qabliyah ba'diyah ni, tiba-tiba kadang-kadang baru nak angkat, tak jadi. Tetapi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, itu saya khabar dia orang, kalau kita tidak sangat pahala dengan Allah Subhanahu Wa Taala, buat qabliyah ba'diyah. Tetapi arahan kepimpinan kata jangan buat qabliyah dan ba'diyah, tentulah banyak perbincangan dia orang di peringkat atas tu kan, menteri agamanya dengan dengan jabatan kesihatannya apa semua. Taat kepada pemimpin ni pula wajib pula. Bila pemimpin suruh ni wajib. Tambah pemimpin yang ada sekarang ni tuan-tuan, pakat Perikatan Nasional ya. Saya rasa pemimpin yang ada Pakatan Nasional ni merupakan satu penyatuan orang Melayu dan Islam, dan rasa sejuk duduk di bawah kerajaan yang ada sekarang ni. Rasa empona lah. Sedap rasanya kan, sebab mereka ni tidak meminggirkan ulama. Dia mesra ulama. Perdana Menteri ni pun berdoa saja. Belum pernah kita jumpa orang itu. Perdana Menterinya isterinya bertudung. Inilah seorang Perdana Menteri yang isteri dia bertudung. Yang lain di mana ada. Kemudian yang lebih agung pula, dia punya pembansuri pun bertudung. Nampak tak? Ya. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, begini ajalah. Saya ingat apa Rasulullah kata, orang yang sudah biasa melakukan pekerja wajib ataupun sunat, umpamanya sunat semayang malam, dah biasa buat, tiba-tiba ada keuzuran yang menghalang dia melakukan benda itu, dia tak dapat buat, pahala dapat. Tuan-tuan, kalau tak buat qabliyah ba'diyah tapi ada halangan, sebab ada halangan, ada muslihat dia, maka dapat pahala qabliyah dan ba'diyah bagi orang yang selalu sebelum ini buat qabliyah ba'diyah. Jadi tak usahlah risau, maknanya pahala itu akan tetap terus ada ya. Tapi bagi orang yang sudah rajin dululah sebelum ini selalu buat qabliyah ba'diyah,
Ada masa yang tak boleh pula beria-ria nak buat pula, itu dah lain cerita pula tuan-tuan yang dirahmati. Jadi apa-apa pun takkan kita nak bangkang je tak. Kerajaan buat gini tak betul, buat gini tak betul, buat gini tak betul. Jadi pembangkang, membangkang. Jadi pemerintah pun membangkang juga. Dan membangkang saja apa hal. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, harap tuan-tuan semua, kita semua sihat ya. Bukan tak rindu tuan-tuan jumpa dengan anak murid ni ya. Kita rindu. Begitu juga dengan ahli jemaah sekalian. Di masjid saya umpama situ kan, ahli jemaah tu lama, kami 3 orang yang semayang, imam, Bilal dan Syiah. Itulah berbulan-bulan lamanya. Jadi rindu tengok anak murid kita di situ dan rindu tengok ahli jemaah di situ. Bila mereka datang sekali ramai tu, kemudian saya pula berkhutbah pula ketika itu. Jadi rasa tautan hati itu ada. Kalau ada perasaan rindu kepada sahabat-sahabat kita ahli jemaah tu, dan kita ni ada mempunyai ukhuwah yang baik ya. Bi ni'matihi ikhwana, kita ada nikmat ukhuwah, kasih sayang sesama saudara Islam ya. Tapi kalau lantaklah tak jumpa seropil je gitu. Kalau ada punya sikit nanti je, itu tak jadi tuan-tuan. Jadi COVID ni tuan-tuan, di antaranya timbul perasaan rindu kepada saudara-saudara kita yang ada sejamaah itu bila lama tak berjumpa. Orang macam ini tuan-tuan, insya-Allah syurga dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang tak pernah jadi imam kena jadi imam di rumah je tak. Tak pernah jadi imam, makmum je tak di rumah. Atau apa dia baca, ayah ni asyik apa ni kuliah dengan qul huwallah. Kuliah qul itu tak ada lain ke. Itu jadi bila masanya, itulah masanya pun nak duduk di rumah bertemu suami isteri je lah. Kadang-kadang tu suami sibuk, isteri sibuk, anak terbiak. Masa ini baru tahu duduk di rumah sama anak suami isteri. Kemudian tu dapat berjamaah di rumah. Yang mau berjamaah lah, yang tak pernah jadi imam jadi imam ya tak. Baca imam. Tuan-tuan dirahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu di antaranya. Sebab itu Tuhan sebut dalam Al-Quran suratul Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, kau tidak jadikan semua ni semua ya Allah dengan batil, dengan sia-sia tak ya. Baik buruk, baik apa yang Tuhan jadi atas dunia ni tidak sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, faqina azabannar, peliharakan kami daripada api neraka. Jadi maknanya COVID ini di antaranya, kalau kita betul adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat menghapuskan dosa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Duduk di rumah, apa kita buat? Zikir, baca Quran. Itu zikir yang saya bagi tu. Itu duduk di rumah, bantallah berzikir tarakat sunnah hamzah tu ya. Kemudian dengan tarakat selempang merah tu, zikirlah tuan-tuan. Jadi alhamdulillah sekarang ni tuan-tuan, orang kafir seolah-olah mereka ni sudah putus asa. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum ya. Pada hari ini orang-orang kafir ni sudah berputus asa dengan agama kamu. Itu ayat terakhir kan. Jadi orang kafir sekarang ni kalau dalam Facebook mana ke dia meroyan dan tu kira ya. Terutama KPDAP ni, KPDAP Harbi ni kan, komunis. Saya senangnya nantak langkah orang rakam. KPDAP Harbi, komunis. DAP pro komunis. Jelas tak? Mereka dah tak ada. Jadi kita senang hati ya. Raja-raja kita selamat, insya-Allah. Islam selamat, bangsa kita selamat, negara kita selamat ya, daripada kejahatan mereka-mereka yang tidak Islam ini. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, itu di antaranya lah. Beberapa ulasannya banyak sebenarnya, kerana langsung tak baca kitab langsung ya. Kalau nak cerita, kalau saya tanya tuan-tuan, COVID-19 ni tahu ke full term dia apa, tahu ke? Ko tu corona, VI tu virus, D tu disease, penyakit. Jadi penyakit, virus, corona ya tak? 19 tu 19 tu pasal dia berlaku pada tahun 1919. Jadi penyakit virus corona tahun 1919. Itulah maksudnya. Virus tu apa, kuman tu apa? Virus lain, kuman lain. Kuman ni dia besar sikit, virus lagi kecil. Dan virus ini memang sukar kita nak tangani. Kadang-kadang dia rebus dalam air mendidih, dia tak mati.
kuman dia mati, tuan-tuan. Tapi virus ni memang dia kecil, dan biasanya virus ini dia tidak ada ubat. Umpamanya seperti apa nama ni, virus campak lah. Itu virus. Dia tak ada ubat, tuan-tuan. Cumanya dia menghalang simptom-simptom, tanda-tanda dia je. Ini bahasa perubatan sikit, tuan-tuan. Tanda dia tu menghalang itu. Tapi basically dia punya dasar dia tak boleh nak ada ubat. Banyak sekarang ni penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Macam umpamanya orang kalau demam biasa, okey makan Panadol. Tapi kalau kena viral fever, maknanya fever tu, demam itu disebabkan oleh virus. Itu masalah, tuan-tuan. Kadang-kadang makan antibiotik tak mau, sebab antibiotik ni dia membunuh kuman, dia bukan membunuh virus. Ya. Itu kena tahu sikit lah. Saya tahu sikit lah, dulu ada yang mengaji benda ni 3 tahun, lulus, tuan-tuan, diploma farmasi, tuan-tuan. Main bukan kitab aja. Itu tuan dirahmati oleh Allah. Itulah di antaranya tak. Baik, malam ni yang kedua lah saya buat kuliah. Sebelum itu Dukala Kamsa. Kita tengok muka surat 113 daripada kata kitab Hidayatus Salikin. Dan sunat dilanjutkan akan takbir ini hingga pertengahan, bukannya nya tu, pertengahan nun, berdiri atas kata Imam Ghazali, atau hingga berdiri betul atas yang muktamad pada fuqaha. Sunat apa nama ni, bangkit kita berdiri betul mengucap Allahu Akbar. Daripada mana tadi ni? Daripada rakaat di bawah ya. Kita umpama habis satu rakaat, kita nak buat rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat, Allahu Akbar. Semasa kita mengangkat kepala tu dah sebut alif lam Allahnya, dan dilanjutkan hingga pertengahan berdiri. Belum berdiri betul lagi, baru setengah gitu ya, udah bar ni, itu tak? Tapi itu kurang baik. Yang paling baiknya hingga berdiri betul, Allahu Akbar. Itu yang paling baik, dan inilah yang muktamadnya pada fuqaha. Mana pendapat yang kedua ni kuat, ya? Maknanya barnya pada belum berdiri betul lagi, itu pendapat yang dhaif lah, mana tak kuat. Jadi pendapat yang kuatnya Allahu Akbar. Ini yang muktamad daripada fuqaha. Fuqaha ni para alim ulama, ahli fiqh, ya tak? Ahli hadis, muhaddisin. Ahli tafsir, mufassirin, ya tak? Kemudian tu kalau usuluddin, mutakallimin, ya, ulama ahlul kalam ataupun mutakallimin, ya tak? Kalau tasawuf, ahli sufi lah, begitu. Ya. Tuan-tuan, jadi Allahu Akbar, ya. Saya dah terang dulu dah. Jangan kita melengahkan. Kadang-kadang kita udah angkat, udah nak dekat berdiri tu baru Allahu Akbar, jenuh orang bawah tu nunggunya dah. Atau start kita bergerak aja dari satu rukun tu, nak pindah bergerak aja terus Allah je. Tiba sempurna rukun tu, maknanya bar. Ya tak? Itu. Ada satu masjid tu, tak mau sebut, saya jumpa bahawa dia nak rokok, nak sujud, belum sempurna lagi dia dia dah habis Allahu Akbarnya. Umpamanya dia nak sujud daripada lepas dia i'tidal tadi, dia nak sujud, dia tiba sekat jalan ni Allahu Akbar, baru sujud pertengahan perjalanan. Jadi bahaya, orang ingat dia dah sujud, orang pun terus, jadi dia mendahului imam, ya. Jadi senang imam ni mula je kita bergerak satu rukun hingga sempurna rukun berikutnya. Mula bergerak tu Allah, sempurna rukunnya tu akbar. Jadi Allahu Akbar, ada sami Allahu liman hamidah. Jadi lagi senang, orang dah tahu, itu startnya orang tu, imam tu bergerak, ini kesudahan sempurna rukun imam. Contoh kan, jadi makmum senang, ya. Jadi gitu tuan-tuan. Jadi yang muktamadnya begitulah,
Allahu Akbar, jangan pertengahan, terus berdiri terus begitu. Dan perbuat olehmu pada rakaat yang kedua itu seperti rakaat yang pertama, serupa juga, iaitu demikianlah pada rakaat yang ketiga pada sembahyang maghrib, dan rakaat yang ketiga dan rakaat yang ketiga dan keempat pada sembahyang zuhur dan asar dan isya. Setelah itu serupa je tak? Qiyam, ya, serupa je. Rokok, iktidal, sujud, ya tak? Sujudnya 2 kali, ada duduk antara 2 sujud, serupa je, mana-mana rakaat serupa je, ya. Dan yang keempat pada sembahyang zuhur dan asar dan isya, setelah itu maka engkau duduk akan tasyahud, baca dengan tasyahud awal pada rakaat yang kedua pada sembahyang zuhur dan asar dan maghrib dan isya. Ya, ada tasyahud awal, tahiyat awal, kita kata, tak? Dan taruhkan olehmu, letakkan tanganmu yang kanan di atas peha yang kanan, padahal engkau genggamkan sekalian jarimu melainkan jari telunjuk, maka iaitu sunat engkau lunjurkan. Ya tak? Genggam ni, tuan-tuan. Jangan opini, guru saya tak bagi opini ni, simpan. Sebab asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid, betul tak? Syahadat tauhid, mentauhidkan Allah, ucapannya tauhid Allah, dalam hati tiada Tuhan semua dengan Allah, tauhid. Ini pun satu juga. Kalau ini jadi dua-dua ikut begitu. Jadi guru saya kata jangan, simpan ini ke bawah. Gitu. Kemudian ujung jari ini jangan melebihi lutut. Ada setengah orang tu telunjuk ke depan. Ya. Guru saya dulu kata, dia nakutkan kami, besok katanya kalau kamu telunjuk ke depan di hari akhirat besok, Tuhan potong tangan yang terlebih itu katanya. Kami pun takut. Jangan, dia sama dengan lutut ujung ni, jangan telunjuk ke depan jauh, jangan ke belakang penuh pula, ya tak? Ada pula setengah tu pula sebuah asyhadu an la ilaha illallah tu angkat tu, ada pula main gitu, ya. Tak sampai nyuruh itu, tuan-tuan, tu soalah makruh, ya. Menggerakkan anggota kecil dalam sembahyang lebih dari 3 kali hukumnya makruh dengan sengaja, tuan-tuan. Jadi ada orang yang buat begitu, entah adalah agaknya dia punya ajaran mazhab mana kita tak tahu, tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i Allahu Akbar itu ada, sebab pada bulan Allahu Akbar tu asyhadu an la ilaha illallah tu sampai nongok ke atas pula, tak? Nongok ke atas dulu, tegak gitu, turun bawah balik, tak usah. Dia hak itu je gitu. Itu jangan turun-turun sampai salam. Ya tak? Ni nongok sampai ke atas begitu itu turun balik. Ini pun satu hal juga, tuan-tuan. Ada setengah tu main-main pula gitu. Dia apa kau buat tu? Aku tulis perkataan asyhadu an la ilaha illallah pula dah. Macam-macam hal lah sekarang ni. Ni sekarang ni ada satu kumpulan marah dia orang ni, Hizbut Tahrir, ya. Hizbut Tahrir, tuan-tuan, dia daripada luar negara asalnya, ditubuhkan satu kumpulan Hizbut Tahrir ni. Memang masalah. Dan Hizbut Tahrir ni sebenarnya sesat sebenarnya. Dia sesat. Duk ngarut. Petua dia pun mengarut-ngarut Hizbut Tahrir. Dah lama dah ada, baru-baru ni keluar. Cerita-cerita dah Hizbut Tahrir ni, satu kumpulan lah. Dia kata genggam tanganmu, dia kata dia. Dengan melepaskan jari yang jari telunjuk ke depan, gitu. Maka iaitu sunat engkau lunjurkan, dan sunat engkau isyaratkan telunjuk itu pada mengucap illallah. Syahadat tauhid, tuan-tuan, dia ada 2 kan, satu nafi, satu isbat, ada 2 bahagian. Asyhadu an la ilaha itu nafi, illallah isbat, menetapkan. Yang tadi nafi, ini masa kita menyebut nafi itu la ilaha, kita menafikan segala ketuhanan, jangan niat dalam hati ternapi Allah sekali, tak boleh. Dengan Allah pun ternapi, patung Buddha ke Kristian ke apa ke semua gitu gini kan, semua ternapi termasuk Allah, baru timbul illallah, tak boleh. Masa kita menafikan tu juga, kalau ikut dalam bahasanya, tidak boleh kita menafikan Allah. La ilaha, tiada Tuhan yang disembah, masa itu tak boleh kita menafikan Allah. Illallah,
melainkan Allah. Itu isbatnya. Jadi la ilaha illallah. Entah illallah tu baru angkat kata, ya tak? Ada seorang tu la ilaha asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian tak mahu dia. Dak lah jadi haram batal, dak makruh lah perbuatan itu, ya. Dia yang illallah tu yang naik ke atasnya. Dan taruhkan olehmu tangan yang kiri kamu di atas paha yang kiri, padahal ia terhampar di atasnya, terhampar begitu, tak ada pula genggam apa. Dan adalah kelakuan duduk pada tasyahud awal ini seperti kelakuan duduk pada antara dua sujud. Duduk apa namanya? Iftirash, ya. Duduk atas kaki yang kiri dengan mendirikan kaki yang kanan, ya tak? Iftirash. Duduk tahiyat akhir itu tawarruk, ya tak? Kita masukkan kaki kita yang kiri itu di bawah pergelangan kaki yang kanan, itu tawarruk. Saya tuan-tuan tak boleh duduk tawarruk, perut buncit kan. Duduk tawarruk saya sakit, kadang-kadang kaki kejang. Lepas itu saya kalau semayang tahiyat akhir awal serupa duduk iftirash, baru selesa rasanya, ya? Nah itu itu kalau kita tak mampulah, maknanya ada keuzuran. Duduk seperti kelakuan duduk pada antara dua sujud yang telah dahulu sebutnya, dan dinamai akan dia duduk iftirash. Ada di sini tulis iftirash, baca majrur alif tu, jangan aftirash pula, aftirash pula, ya, iftirash, ya. Dan baca olehmu pada duduk yang kedua itu tahiyat awal, tahiyat awal, dan sekurang-kurang daripada tahiyat itu, iaitu at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Ini guru saya kata ini adalah tahiyat ringkas. Tahu ya? At-tahiyyatu lillah. Dia tak kata at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, tak ada. Itu tahiyat yang sempurna. Yang ini tahiyat ringkas. Jadi kalau tarawih baca ini. Saya kalau tarawih selalu saya baca ini. Kalau saya imam saya baca ini. Itu sebab dia kata macam mana ustaz cepat. Dia tak tahu benda ni ada sini. Tahu ya? At-tahiyyatu lillah. Kemudian dia tak kata assalamu alaika, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina. Dia tak kata assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia tak sebut asyhadu anna muhammadar rasulullah, tak sebut Allahumma salli ala Muhammad. Ini tahiyat ringkas. Tuan-tuan nak buat boleh jawapannya. Kalau nak cepat lah, tapi yang paling baiknya tuan-tuan yang biasa je lah. Itu yang sempurnanya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Anna maka muhammadan. Kalau tak ada anna, muhammadun. Ya tak? Sebab itu la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Tapi kalau ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, ada anna. Muhammad itu jadi isim kepada isim inna. Kalau ngaji bahasa Arab lah, setiap isim inna lepas perkataan inna, anna tu ada isim, ada nama tu, dia mesti baris di atas, dipanggil mansub. Ya? Kalau tak ada anna tu, Muhammadur Rasulullah. Ni kadang-kadang ada orang yang bagi salam kalau tak betul dalam Facebook apa cakap itu, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Saya pun tak tahu, dia selalu sebut ta'ala ni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tambah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Yang tak sedap itu Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ta'ala hi dia tangan mana? Ini tak mengaji. Ada Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu je. Ta'ala datang kemudian, betul? Ya? Itu ada pula hi pula ujung. Ta'ala lah, mana pula ada hi? Ain lam ya tu ya mangkus, ya maksud, dia tak ada titik. Itu ya. Jadi saja sebut, jangan pula tuan heran, ngapa ni ustaz, dalam kita tasawuf ni lain pula tahiyatnya. Ini pun betul. Ya. Yang kita buat selalu tu, dah buat hal tu lengkap, ikutlah yang itu. Kemudian tasyahud yang akhir itu duduk tawarruk, sabdu atas ra. Jangan pula apa ni turak, taurak tawarruk, ya. Namanya iaitu hendaklah, kata dia, engkau duduk di atas punggungmu yang kiri dan engkau keluarkan telapak kaki kamu yang kiri pada pihak kanan dan engkau diri akan telapak kakimu yang kanan. Ya tak? Apa itu ya tak? Apa itu ya? Kalau boleh berdiri kaki orang ini. Kalau tak boleh berdiri orang ini, tak apalah, tak mampu. Mana bukan semua orang boleh elok lembut jari ni, orang ini tak ada. Dia banyak orang macam ini tak larat, dia tak boleh. Kalau boleh dirikanlah. Itu cara dia. Kanan dan baca olehmu, kata dia duduk tahiyat itu tahiyat apa? Tahiyat akhir. Ini ada sebut ini at-tahiyyatul mubarakatus salawatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ada semua assalam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Nak Abu Syaidina, jangan bergaduh. Ini puak-puak Wahabi tak setuju. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di situ sekurang-kurang sempurna innaka Hamidum Majid. Tapi boleh tak kita baca tahiyat akhir ni dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad? Boleh tak tahiyat akhir? Boleh jawapannya. Tapi dia tidak sempurna. Tak sempurna. Setengah ulama kata elok dijabar dengan sujud sahwi pula. Tapi sah tu sah. Ya. Tapi yang paling sempurna innaka Hamidum Majid. Sunat ditambah Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrabtu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika Kalau selalu kita tengok yang kita belajar ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu kan? Ini dia qalbi ala dinik. Begitu baca doa pula Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil haya
haya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghrami. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini yang panjang betul lah, Tapi biasanya kalau kita memimpin orang jadi imam tu usahlah bahasa yang panjang macam ni kan. Sebab makmum belakang ni dia banyak kerenah dia, kena cepat. Ya tuan. Macam zaman Rasulullah tu, Rasulullah tak ada dalam kawasan, di luar kawasan. Siapa ke jadi imam saya dah lupa. Dia bantainya baca suratul Baqarah tuan-tuan. Suratul Baqarah tu tahu berapa ayat tuan-tuan? 279 ya. 200 dekat 300 ayat, 279. Ngeliri orang di belakang. Balik Rasulullah, orang mengadu, ya Allah, kata ya Rasulullah, dia ni kata Rasulullah tak ada, dia jadi imam panjang. Suratul Baqarah tu dia baca semua sekali. Rakaat yang pertama, satu rakaat tu. Itu letih tuan-tuan. Tak boleh. Rasulullah tak bagi. Jangan kata dia baca surah yang sederhana, yang pendek, yang sederhana, kerana di belakang kamu banyak orang tua-tua. Kamu ialah kuat, tapi orang belakang ni banyak orang tua-tua yang tak tahan berdiri lama. Itu ya. Jadi nak baca ini, kalau tuan-tuan boleh hafal ini, bacalah. Tapi saya yang ujung ni pun saya pun tak hafal. Saya selalu innaka hamidum majid je. Lepas itu kalau rajin, kalau masih tengah mood elok, itu Allah baru tambah Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu habis rajin lah tu. Itu tapi biasanya innaka hamidum majid. Saya kalau jadi imam innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Ya. Di kitab ni ada, boleh beramal lah kalau siapa yang rajin tu beramal, ya tak? Ya kan. Dia tu kemudian tu lepas habis tu ucap olehmu bagi salam, assalamualaikum warahmatullah. Dia tak cukup dengan assalamualaikum, tak cukup. Dia mesti sekurang-kurang assalamualaikum warahmatullah. Ya. 2 kali serta engkau palingkan mukamu pada salam yang pertama itu ke kanan, salam yang kedua ke kiri, sekira-kira dilihat oleh orang di sisimu kedua pipimu. Daripada 2 pihak. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan sisi sebenarnya. Dalam kitab lain, dilihat oleh orangmu. Kalau kita toleh kanan tu kan, orang belakang nampak pipi kanan kita, orang belakang. Orang tepi mana pula nampak pipi kita, dah kemari tu kan, dia nampak sini lah kan. Jadi bukan orang sisi, orang di belakang. Assalamualaikum warahmatullah, orang belakang nampak pipi itu. Tuan-tuan, dia bagi salam ni sebenarnya kita seolah-olah memberi salam kepada seluruh umat Islam seluruh dunia. Yang belah kanan bukannya bagi salam pada jamaah yang belah kanan kita saja, belah kanan seluruh dunia sampai ke mana-mana nun. Selagi ada umat Islam yang belah kanan kita, itulah yang kita bagi salam itu. Kiri, orang umat Islam tu kiri. Jadi seluruh dunia ni bulat kan, dia bagi salam tu semua bertembung gitu. Kalau kita di hemisfer utara, kutub utara, kita bagi salam tu sampai kutub selatan, bertemu situ, kiri dan kanan. Itu kelebihan orang Islam tuan-tuan. Dia saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullah. Saling mendoa. Jadi semua sejahtera umat Islam tuan-tuan. Dengan sebab itu saya tak setuju. Jangan kita bila hantar WhatsApp, salam, ustaz apa khabar? Salam apa? Sah ke salam? Saya kalau orang hantar itu, saya tulis bila assalamualaikum. Apa kita nak jawab? Waalaikumsalam. Salam. Dia kalau nak tulis betul. Assalamualaikum. Ini bagi salam ni satu hal juga tuan-tuan. Dia bagi salam ni assalamualaikum, boleh. Kita jawab waalaikumsalam. Kalau orang bagi assalamualaikum warahmatullah, kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullah.
Kalau orang bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kadang-kadang kita kedekut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan jawab apa? Waalaikumsalam gitu. Itu tak boleh dengar pun. Saya tu pun tak suka sebenarnya. Begitu ramai tu kan, takkan tak dengar jawab salam tu yang guru bagi salam tu. Ya. Jawablah kuat sikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Ini dengar orang jawab pun tak ada. Kalau nak jawab pun Waalaikumsalam. Hak itu je. Guru bagi sampai wabarakatuh. Dia adab itu kena jaga. Hak mana orang tu bagi salam. Jadi ada orang dalam Facebook, dalam WhatsApp, salam Ustaz apa khabar? Mana boleh? Assalamualaikum. Itu sekurang-kurangnya. Dalam bab salam ni Rasulullah suruh, dia kata tat'imut ta'am wa taqra'us salam. Sahabat tanya, ayyul islami khair? Apakah Islam yang terbaik ya Rasulullah? Rasulullah kata tat'imut ta'am wa taqra'us salam. Kau memberi orang yang lapar makan dan kamu melafazkan assalam. Assalamualaikum. Orang yang naik basikal yang patutnya memberi salam pada orang yang berjalan kaki. Orang yang muda yang lebih patut memberi salam kepada orang yang tua. Anak murid lebih dituntut memberi salam kepada guru dia. Bukan tak boleh sebalik, boleh. Boleh. Tapi dia begitu peradaban dia ya. Jadi anak-anak terlebih dahulu memberi salam kepada bapa. Takkan kita masuk rumah diam je. Mak bapak kita Assalamualaikum, baru balik ke mak. Kita yang masuk ke rumah tu lah Assalamualaikum, mak ayah, gitu ya. Itu dalam bab salam ni. Dan assalam ini merupakan ucapan ahli syurga. Dalam syurga ucapan assalam ini dikumandangkan, tuan-tuan. Assalamualaikum, sejahtera atas kamu semua. Ya. Walaupun dia seorang tapi dia buat lafaz jamak. Dia tak boleh kata assalamualaika ya Muhammad. Tak mahu dia. Oleh kerana lafaz jamak itu warid daripada Rasulullah. Kalau orang tu seorang kita jumpa, jangan pula kita oleh kerana kita pandai bahasa Arab, jumpa orang lelaki seorang assalamualaika, jumpa orang perempuan pun assalamualaiki, jumpa dua orang pula assalamualaikuma, jumpa orang ramai orang perempuan pula assalamualaikunna. Tak siapa nyuruh, seorang ke ramai ke, laki perempuan ke, assalamualaikum. Itu dia. Kalau kita pandai bahasa Arab pun tak boleh ikut syariat itu begitu, tuan-tuan. Assalamualaikum, itu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita pula pandai-pandai buat assalam. Assalam, apa assalam? Susah benar kalau naik assalamualaikum. Salam. Begitu je. Saya juga pantang betul. Satu lagi, cuba jangan digabungkan perkataan dunia dengan perkataan syariat. Umpama kita nak ceramah, nak bercakap kan, assalamualaikum dan selamat malam. Ya, kalau saya lah contohnya, assalamualaikum dan selamat malam. Tidak ada, tuan-tuan. Satu ayat, assalamualaikum dan selamat malam, ataupun masaul khair, selamat pagi, sabahul khair, assalamualaikum wa masaul khair. Tidak ada nas begitu. Kalau kita nak bagi selamat malam juga, assalamualaikum, dan kemudian tu last sekali selamat malam. Tapi kepada orang yang Islam, apa payah sebut selamat malam? Ini sekarang ni ada pula salam maghrib, salam isya, salam subuh. Pandai je orang buat. Ada pula salam isya, subuh, apa semua ni. Tak ada. Assalamualaikum, sejahtera atas kamu. Ada pun selamat pagi, good morning, sabahul khair, selamat petang, masaul khair, selamat petang, good evening, good night. Itu malamnya yang selamat, orangnya belum tentu selamat. Paginya selamat, tengah hari selamat. Selamat pagi, umpama pagi selamat, orang tu selamat. Islam mengajar kita orang ni selamat. Kalau pagi tak selamat, tapi orang ni selamat. Itu kebaikan Islam, tuan-tuan. Yang teruk-teruk sangat tu lah berapa sebut. Dan assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum dan selamat pagi. Kalau orang Islam depan semua, buat apa lagi dan selamat pagi apa semua, buat apa? Kalau ada orang kafir, kita berucap umpama tengah-tengah orang ramai,
ceramah umum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kepada orang yang bukan Islam saya ucapkan selamat malam. Jadi ada farak, ada cerai di antara salam syariat dengan salam adat. Nampak tak? Jangan kita gabungkan sekali. Wah tu mana dia bergabung. Assalamualaikum dan selamat pagi. Memang ada setengah orang tak perasan dia buat benda macam itu. Itu semua kena mengaji tuan-tuan. Benda-benda yang kecil-kecil tu nampak macam remeh ya. Tetapi tuan-tuan ini dia. Sudah masuk Indonesia ke? Belum. Kita boleh habis ni kot bab ni. Dan ingat, masa kita keluar sembahyang, yang wajib salam ni ialah beri salam tu rukun, yang ke kanan aja, yang ke kiri itu sunat saja, yang ke kanan saja. Dengan sebab itu setengah ulama dia tak setuju makmum bagi salam setelah imam bagi salam yang kedua. Dia setengah ulama dia suruh Assalamualaikum warahmatullahi, imam bagi salam yang pertama, selesai terus makmum bagi salam. Ya, tuan-tuan. Takut-takut imam bagi salam yang pertama dibantalnya dia batal, tuan-tuan. Dia tunggunya imam bagi salam yang kedua pula. Dia mengikut imam itu terbatal. Kata ulama begitulah ya. Ada juga Assalamualaikum warahmatullahi, kata imam yang pertama, kita terus bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang ni dah trend baru ni sebenarnya. Dulu tak ada. Dulu macam tu lah. Sekarang ni sudah selesai salam imam yang kedua, baru makmum bagi Assalamualaikum warahmatullahi juga. Ya tak? Ni trend yang ada sekarang ni begitu. Jadi orang yang bagi salam yang pertama itu, kalau dia niat masa dia bagi salam tu, dia terus niat keluar sembahyang. Kalau dia niat, kemudian dia lupa, ada sujud sahwi, aku lupa, dia nak sujud sahwi, wajib dia berniat masuk sembahyang semula baru sujud sahwi. Ya. Tapi kalau dia Assalamualaikum warahmatullahi, dia tidak berniat keluar daripada sembahyang, sujud sahwi belum, tak payah niat masuk sembahyang balik, terus sujud sahwi, tuan bagi salam sekali lagi. Itu tuan-tuan ya. Sebab niat keluar daripada sembahyang semasa salam yang pertama itu sunat saja, tapi salam itu wajib dan dia merupakan rukun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Jadi gitu. Ada setengah orang dia sebut Assalamualaikum warahmatullahi, jangan salam, assalam. Cuma nyatakan apa ni makhraj alif lam ma'rifah tu, assalam. Dia bukan nakirah salamun alaikum. Kalau salamun min bagi dua. Kalau ada alif lam assalamu, dalam bahasa Arab setiap nama, setiap isim yang tak ada alif lam dipanggil itu adalah isim nakirah, nama umum. Dia kena baris dua di atas atau baris dua di bawah, baris dua di hadapan, sama ada marfu' atau majrur atau mansub. Kalau ngaji bahasa Arab. Tapi kalau dimasukkan alif lam, dia jadi isim ma'rifah, nama khusus. Assalam, adalah nama Allah. Assalamu, ya tak? Begitu. Itu dalam itu. Jadi ada orang yang dulu saya ada seorang imam tu, orang selalu komplain, mengapa macam mana ustaz dia ni selalu bagi salam Assalamualaikum. Apa susahnya? Assalamualaikum. Assalam. Apa susahnya? Ni Assalamualaikum begitu je. Mana boleh? Satu lagi tu kadang-kadang berkhutbah. Begitu juga. Begitu. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyya bitaqwallah. Tak mahu dia. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya, dua kali ya, dan aku berpesan kepada kamu dan diri aku dengan takwa kepada Allah. Ini dan benda itu pula menjadi rukun.
pesan dengan ittaqullah tu menjadi rukun. Nah, kena jaga baik-baik sikit. Satu lagi, baca ayat Quran tak betul. Sebab khutbah ni salah satu, soalan dia khutbah yang pertama, khutbah yang kedua, kena baca ayat Quran yang lengkap, mesti betul. Kalau tak betul, tak sah khutbah. Mahrat tengah langgar umpamanya. Saya cukup tak senang bila orang menyebut ihdinas siratal mustaqim. Kaf, tahu benar ke orang kita nak nyebut kaf ni? Kadang-kadang tu boleh tahfiz. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ni tak? Siratal ladzi ta. Bukan siratal ladzina bukan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa itu imam? Dallin tu mak lazim kalimi musaqqal, ya. Dia ada mak lazim kalimi musaqqal, ada mak lazim kalimi mukhaffaf dalam ilmu tajwid lah, ya. Ada pula waladdallin, ada pula lagi. Ini satu guru imam lah tu, waladdallin, ada waladdallin, ada pula tu waladdallin. Kedua-dua tarqiq tebal, do tu tebal, lin tu nipis, tafkhim, bukan tarqiq, nipis. Jadi waladdallin. Dia begitu tuan-tuan, ya. Jadi kena biasalah makhraj ni, sebab dalam bahasa Arab bila bertukar baris, tukar makna, tukar huruf, tukar makna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar, Allah maha besar. Tapi Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar, Allah gendang raya. Bila bar dengan panjang jadi gendang raya. Ni beza. Ada pula setengah Bilal yang saya dengar kadang-kadang apa? Allahu akbar, Allahu akbar, udah pula begini pula. Ada kita ni ketua imam, semua tu nak dikawal belakangnya. Imam-imam di bawah kita nak kita kawal, Bilal nak kita kawal, tak lalu nak negur orang. Allahu akbar, Allahu akbar, apa pula Allahu akbar? Mana dia dalam bahasa Arab ya tak? Ada seorang pula Allahu akbar, Allahu akbar, udah ada ke pula. Ya tuan-tuan. Allahu akbar, bukan Allahu akbar, ke tak ada, ya tuan-tuan. Ini semua ni nak perhati betul-betul dia. Ada setengah orang tu dia tak belajar, dia dengar tu dia hafal, dia ikut dah. Panjang lagi dah masuk Isya tu. Mana ini kau berapa Isya? Dah masuk dah? Lagi 5 minit? 5 minit lagi? Oh, lagi 5 minit kita boleh lah bantai 5 minit lagi. Baik tuan-tuan. Ya. Dan kata dia hingga akhir, dan sunat pula engkau niat memberi salam atas orang yang kanan dan yang kirimu. Kita beri salam orang kanan dan kiri kita, dan yang di hadapanmu dan yang di belakangmu daripada malaikat dan jin. Kita niatkan bagi salam begitu, dan manusia yang muslimin. Inilah kelakuan sembahyang orang yang seorang-seorang aja, dan lagi akan datang kelakuan imam dan makmum, insya-Allah. Ini sembahyang munfarid, sembahyang seorang. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa imadus salatil khusyu'u wa hudurul qalbi ma'al qira'ati waz zikri bil fahmi. Artinya bermula tiang sembahyang itu iaitu khusyuk, yakni tetap anggota dan hadir hati kepada Allah Ta'ala, serta membaca Quran dan zikir dan faham maknanya.
Ada setengah orang kata guru mengajar, kita kena tahu makna dia, tahu apa tujuan bacaan dalam Quran, baru sah semayang. Kepala otak dia. Siapa kata orang pintu ke tak? Siapa yang ada orang awam yang faham makna bacaan Quran tu, makna Fatihah pun kita tak tahu. Ya tak? Ada setengah orang tu memberat-beratkan orang, ya. Kena faham. Tak, kalau tidak, tak sah. Oleh kerana tak sah, lebih baik tu sah semayang. Ini pendapat lepat yang Pulau Pinang tu yang mengajar ajaran salah tu. Tuan-tuan, ya. Lepat itu pula. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Taala, tak ada tuan-tuan. Kalau kita tak tahu makna tu, khusyuk dan tawaduk. Tetap hati, tetap anggota. Rasulullah pernah lihat seorang sahabat tengah semayang dalam masjid, dia urut janggut dia. Semayang. Rasulullah kata apa? Kalau dia khusyuk, dia tidak urut janggut dia. Yang mengganggu kita tuan-tuan, dunia satu hal, satu lagi syaitan. Syaitan kumpulan hinzab nama dia. Syaitan kumpulan hinzab, itu yang mengganggu. Rasulullah pun diganggunya. Rasulullah tengah semayang, lalu lalang di hadapan Rasulullah. Syaitan tuan-tuan, itu geng hinzab. Dia syaitan lah, jadi hinzab tu mengganggu orang dalam semayang. Awal nyuruh orang bercampur gaul laki perempuan, membawa pada zina tuan-tuan. Jalan bur dia supaya suruh timbang menipu dalam perniagaan. Tuan-tuan, itu setengah kata zal nabur, ini zalan bur, macam-macam syaitan ini. Ada apa nama lagi kumpulan dia, tuan-tuan, baik yang terbang, baik yang melata atas bumi, baik yang berpindah randah. Di tiga jenis syaitan itu. Kalau yang Islam dipanggil jin. Kalau jin jadi kafir baru dipanggil syaitan. Kalau dia bukan kafir, dia Islam, maka dipanggil jin. Macam malam ni kan jin penuh di masjid kita ni, dia pun mengaji dengan kita, dia dengar pengajian kita ni. Itu jin. Tapi syaitan dia kafir. Kafir. Dan kelakuan imam dan makmum insya-Allah taala. Kata Imam Al-Ghazali tadi dah sebut tadi, khusyuk tetap hati kita, ya tak? Khusyuk ni memanglah payah, ya tak? Imam Syafi'i pun kadang-kadang terganggu. Kau cerita Imam Syafi'i, dia tengah semayang tu, adik dia ikut di belakang dalam masjid, mereka berimam berjemaah 2 orang. Tiba-tiba adik dia tadi ni, rupakan adik dia ni kasyaf orangnya. Mak Imam Ghazali, mak Imam Syafi'i ni pula ahli sufi. Adik dia kasyaf. Tiba-tiba tuan-tuan, adik dia mufaraqah. Malulah Imam Syafi'i tengah-tengah orang mufaraqah, balik ngadu dengan mak. Tak patutlah mak adik ni boleh mufaraqah tengah-tengah orang, malu saya. Dia kata, mak, abang ni kata semayang tak khusyuk. Dia kata, apa maksud tak khusyuk? Abang tengah fikir apa dalam semayang tadi? Kemana hati abang? Adalah aku tengah fikir, aku berijtihad sebanyak-banyak hari haid perempuan dan sekurang-kurang hari haid perempuan. Itu lemak, dia kata, ada darah dalam hati abang tengah semayang. Tuan-tuan. Jadi Imam Syafi'i pun kelalai juga. Walaupun muka kita ni makan belacan dengan isap rokok ni, entahlah tuan-tuan. Makan betul hari ni. Jadi itu dalam bab semayang ni kena khusyuk, tawaduk, anggota kita tidak bergerak ke mana-mana, diam. Dia kena khusyuk ni, kata dia sebenarnya tetap hati, tetap anggota. Tawaduk, merendah diri. Dia dua sekali tuan-tuan sekalian. Jadi cukup sekadar itu dulu yang dapat sampai ke malam ini. InsyaAllah kita sambung 2 minggu akan datang. Mana dia tadi ni? Berpengertian agama, hati-hati pada Allah SWT, setiap baca Quran dan zikir, faham makan maknanya. Dan kata Hasan Basri, kita sambung itu besok. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawtal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ghafarallahu lil muallim wal muta'allim min kulli dhanbin wa li walidaina wa li walidaykum. Nawwarallahu wujuhana wa wujuhakum bil ma'rifati wal iman. Bayyadallahu sudurana wa sudurakum bit tauhid wal iqan. Allahumma inna na'udzubika min COVID-19 wa na'udzubika min syururihim. Allahumma adfa' 'anna minal bala'i wal waba'i wa la yakshifuhu ghairuk min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.